kena buat seumur hidup. Tok, makan tok. Sudah awak senang mana? Makan tok kan? Bukan. Tapi tak pernah. Makan tok. Iya, sudah takut dia. Pertama kita nak pasang metrik saja lah buat soalan. Azan, mana tak sebut Nabi pernah azan? Sebab kalau Rasulullah azan, yang mendengar wajib datang. Kalau tak datang, berdosa haram. Ya, sebab itu nida Rasul, panggilan Rasul. Ya. Maka dengan sebab itu seumur hidup kita tak pernah azan. Okey, tempat-tempat sunat muakkad siwak. Ya, tempat-tempat sunat muakkad siwak. Iaitu 3 keadaan. Yang pertama, inda taghayyuril fam. Ya, ketika mana berubah bau mulut. Min azmin, ya, daripada keadaan ya, diam yang lama. Itu dia kata tu ya. Dengan fathah hamzah dan sukun zai. Wa huwa sukut awil imsak anil akli, diam ataupun menahan diri daripada makan, ya, menyebabkan terlalu lama kita tak makan tak minum, maka akan berbau mulut. Terus wa min ghairihi itu hi itu kembali pada apa? Hi itu kembali pada apa? Dhamir itu itu kembali pada azam, pada azmin. Maksudnya apa? Berubahnya bau mulut sama ada disebabkan diam yang lama ataupun disebabkan selain daripada diam. Ya. Kathum, seperti orang yang makan bawang. Wa akli dhi rihin karihin, ya, ataupun orang yang makan sesuatu yang berbau busuk, durian. Ya, contohnya durian waktu makan memang sedap, tapi kalau bau kita tak mau. Ya, tengah duduk semayang tiba-tiba ada sedawa, la ilaha illallah. Siapa pula dah ni? Ya, dia tu dah ejas dah tu, tak bagi bunyi, tak bagi apa, keluar pelan-pelan aja. Ya, bau juga. Ya, mau kata durian ni. Ya, orang yang macam tu patutnya dia tak payah masuk soft. Dia semayang aja di belakang. Sebab apa? Seluas-luas kawasan masjid tu adalah kawasan yang solat berjamaah, ya. Maka dia patut beramal dengan hadis yang ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Man taraka saffal awal, siapa yang meninggalkan saf depan kerana bimbang, ya, mukhafata an yu'dhiya ahada, bimbang dia menyakiti orang lain, adhafallahu lahu ajra saffil awal, Allah gandakan kepada dia ganjaran pahala saf yang pertama. Dia tak masuk saf depan ni. Ya, sebab apa? Bimbang kalau dia masuk saf sedawa nanti 8 orang pingsan. Contohnya lah. Ya, sebab makan durian. Ya, maka pada ketika itu dia duduk belakang aja. Tapi dia tetap dapat ganjaran pahala depan. Ya, dia tetap dapat ganjaran pahala depan. Itu sama lah juga, kadang-kadang berjogging lah apalah, ya, penuh bukannya kotor Ustaz, apa masalah? Dia nak tunjuk kata dia tu alim, tahu hukum, ya, jadi dia masuk dengan penuh-penuh, dia berjogging tu sebab dah azan asar dia masuk semayang. Dia memanglah tak, ya, memanglah tidak najis, tapi saat semayang sebelah kawan, kesianlah kawan tu basah baju dia dengan penuh awak. Ya, sampai basah baju kawan sebelah. Ya, dengan penuh seluar dia. Ya. Orang yang macam tu patut di belakang saja. Ya. Wasaniha, yang kedua, indal qiyami minan naum. Ya, yang kedua, tempat sunat muakkad kita bersugi ialah ketika mana bangun daripada tidur. Di khabaris sahihain, berdasarkan hadis yang sahih, ya, dalam sahihain Bukhari Muslim, kana idza qama minan naum yashusu fahu ay yadluquhu ay bisiwak.
Nabi kita apabila bangun daripada tidur, Nabi kita menggosok mulutnya, maksudnya menyucikan mulut dengan air, dengan bersuci. Dan yang ketiga, indal qiyami ila salah, ketika mana nak mendirikan sembahyang, walau naflan, walaupun sembahyang sunat. Dan begitulah juga kepada orang yang bertayamum. Ya, orang yang bertayamum pun sama juga. Ya, bila dia nak solat, sunat untuk dia sugi. Au li faqidit tahurain. Dan begitulah juga kepada orang yang faqidit tahurain. Tayamum pun tak boleh, sugi pun tak, wuduk pun tak boleh. Ya. Tapi semayang tetap wajib semayang. Ya. Tayamum tak boleh. Ya, wudu pun tak boleh. Ya, macam orang yang operation mata. Doktor kata, pakcik, mata ni pantang dia selama selepas operation ni 7 hari tak boleh langsung kena air. Jangan duk cuba-cuba. Tak boleh langsung kena air. Saya nak semayang macam mana? Doktor kata tak tahu. Semayang saya tak tahu. Kita tanya ustaz. Ya. Saya cuma tahu hukum alam saja. Ya, hukum hakam, ya, hukum hakam perubatan ni. Ya, saya kata tak boleh kata dia. Ya, bahaya. Ya, memudaratkan. Okey. Kalau tak boleh guna air, tayamum boleh tak? Pakcik, patut-patut nak kata dia. Ya. Kalau air pun tak boleh, debu lebih-lebih lagi lah tak boleh. Takut ada bakteria. Ya, pada debu, masya-Allah. Ya. Debu pun tak boleh. Sudah. Maka dia adalah orang yang faqidut tahurain. Ya, orang yang tak boleh bersuci dengan dua cara penyucian, sama ada dengan wudu ataupun dengan tayamum. Mazhab kita, orang yang macam tu wajib solat, tetap wajib solat juga. Cuma solat dia tadi tu wajib di qada. Dah halang-halang nak qada, baik qada aja lah, tak payahlah buat. Itu pemikiran orang zaman ni. Pemikiran zaman ni. Ya. Ulama dulu suruh buat juga. Ya. Sebab apa wajib buat? Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila saya perintahkan kalian dengan satu perintah, buat pada mampu kalian. Mampu dia pada ketika itu dalam hal keadaan tak berwudu dan tak bertayamum. Itu aja mampu dia, maka kena buat. Hukum buat tu wajib. Meninggalkan hukumnya haram dan berdosa besar. Tak apalah, dah halang-halang nak kodok jalan nanti 7 hari tanggung dosa besar meninggalkan semayang dengan sengaja. Tapi kalau dia buat, maka tak berdosa. Kalau dia meninggal, dia tak meninggal dalam hal keadaan berdosa besar. Ya, itu kalau dia buat. Kalau dia tak buat, ya, maka dia orang yang sengaja meninggalkan solat. Satu. Yang kedua, orang yang sengaja meninggalkan solat, dia wajib qada alal fauri, wajib qada dengan segera. 2, hukum. Maka pada ketika itu dahlah tanggung dosa besar, haram satu hal. Yang kedua pula ialah wajib qada dengan bersegera pula. Melengah-lengahkan qada haram lagi. Dosa yang lain pula. Ya. Maka itu risikonya. Sebab tu ulama suruh solat juga. Maka solat yang dia buat itulah yang dinamakan solat hormat waktu. Solat hormat waktu ni niat dia sama saja. Niat zuhur, asar, niat asar. Bukan saja aku solat hormat waktu. Bukan macam tu. Ya. Niat tetap niat sama aja. Cuma pada hukum solat macam tu dianggap solat hormat waktu. Mana ada dalil? Ustaz cuba datangkan dalil solat hormat waktu. Satu hal lagi. Ya. Kumpulan penjejak dalil. Ya, satu hal lagi. Okey, ya. Nak dalil, Imam Al-Haramain Al-Juwaini menyebutkan tentang dalilnya. Macam mana dengan sekumpulan sahabat ketika mana Nabi kita minta sahabat tolong carikan rantai Sayyidah Aisyah yang jatuh. Ya, maka mereka pun mencari di stesen perhentian sebelumnya kerana menyangka barangkali mungkin waktu singgah di stesen sebelumnya, ya, waktu tu rantai tadi jatuh. Maka pergilah sahabat ni beberapa orang mencari di tempat tersebut. Ya. Maka waktu maghrib, ya, waktu maghrib ni pendek. Kemudian para sahabat seorang pun tak ada air.
Dan pada ketika itu juga belum turun ayat tayamum. Belum turun ayat tayamum. Belum turun ayat tayamum. Pada asalnya Sayyidina Abu Bakar pun rasa nak marah juga pada Aisyah. Kamu ni Aisyah, jagalah elok-elok barang kamu. Ni dah susah orang lain dah nak pergi cari. Ya, tapi sudahnya bila turun ayat tayamum, masya-Allah, ya. Kerana Aisyah lah turun ayat tayamum. Sebab Aisyah dah turun ayat tayamum. Jadi dah dicari tak jumpa. Kemudian masuk waktu yang pendek. Maka para sahabat kata, Nabi kita macam mana keadaan pun baginda tak pernah tinggalkan sembahyang. Maka bila baginda suruh kita sembahyang, kita kena sembahyang. Dah masuk maghrib ni kita kena solat juga. Maka mereka pun masing-masing solat dalam hal keadaan tak ada wudu. Dan pada ketika itu belum disyariatkan tayamum. Maka saat mereka kembali bertemu dengan Nabi kita, turunlah ayat tayamum. Jadi kata para ulama, itu dalilnya masyru' salat hormat waktu. Maksudnya sahabat buat juga. Dan Nabi kita juga tidak ada satu pun direkodkan Nabi kata, kenapa kalian buat juga sembahyang? Haram tahu buat sembahyang dalam keadaan tak ada wudu. Yang berdosa besar. Nabi kita tak kata macam tu. Bermaksud itu adalah kadar mampu para sahabat ketika itu dan mereka tetap buat. Kerana memandangkan solat itu satu kewajipan yang diwajibkan oleh syarak. Maka itu dalil solat hormat waktu mengikut mazhab Syafi'i yang disebutkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Jadi bagi orang yang faqidut tahurain, orang yang dia tak boleh berwudu dan dia tak boleh juga bertayamum, bila dia nak sembahyang tadi juga masih sunat untuk dia bersugi. Masih sunat juga untuk bersugi. Ustazah rakam ke? Rakam ke buat live TikTok ke apa? Masyhur pula TikTok kita. Baik. Yang berikutnya, begitulah juga untuk solat janazah. Solat janazah juga termasuk dalam perkara yang sama seperti solat. Maka dituntut juga dengan bersugi. Ikut mazhab kita lah. Ikut mazhab kita. Kalau mazhab Hanafi, solat jenazah hanya sekadar doa saja. Dia bukan termasuk pada perkara yang seperti solat. Kita ni confirm takkan sampai ke penghujungnya. Cuma bila dah sebut tentang solat jenazah ni, saya nak bagi tahu Syam, nanti kalau baca kitab ni akan sampai dalam tajuk berkenaan dengan sujud tilawah. Maka sujud tilawah ni dalam kitab kita ni dia ada sebut berkenaan dengan sajadatu shad. Jadi ambil maklum siap-siap. Sajadatu shad ialah ayat sajadah yang ada dalam surah Shad. Kita dalam Quran kita ada 15 tempat yang bertanda dengan tanda sajadah. Tu bila kita buka Quran kan ayat sajadah ni pada perkataan sujud dia garis, kemudian di hujung ayat diletak logo sajadah ataupun kubah. Itu menandakan tempat disunatkan kita sujud. Jadi dalam Quran kita ada 15 tempat yang bertanda sedemikian. Tetapi kita kena ambil maklum dalam mazhab kita dan mazhab Hambali yang dikira ayat sajadah hanyalah 14 saja. 14 saja dalam mazhab kita. Yang kira 15 ni mazhab Hanafi. Yang kira 15 ni mazhab Hanafi. Dan juga Maliki. Maka yang tak dikira sebagai ayat sajadah dalam mazhab kita ialah sajadatu shad. Surah Shad ayat 24. Surah Shad ayat 24. Itu tak dikira sebagai ayat sajadah dalam mazhab kita. Kharra sajidan wa anab. Dalam surah Shad. Maka ayat itu kata Imam Syafi'i, begitu juga kata muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, ayat itu adalah cerita sujud Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud yang melakukan sujud. Dan sujud Nabi Allah Daud tadi itu kerana apa? Kerana syukur.
sujud syukur disebabkan ya sedar diri bahawa dia sedang ditegur oleh Allah. Ya. Ya, ketika mana datang dua malaikat berlakon pada Nabi Allah Daud. Ni kawan ni dia dah ada ya banyak kambing, tapi dia nak ambil aku pula. Aku ada seekor aja kambing, dia nak ambil kambing aku dah tak. Ya. Itu cerita berkenaan dengan ya Nabi Allah Daud yang ditegur melalui kejadian tersebut. Kenapa? Sebab dia nak kahwin dengan isteri orang tersebut, suruh diceraikan, nanti nak dikahwini. Ya. Saya ada seorang isteri dia dah ada 99. Masya Allah. Ya. Saya pernah di Mesir dulu, ada seorang Nasrani. Kita naik train ya. Nama apa? Metro. Ya, di Mesir ada metro kan. Ya. Jadi duduk sebelah rahib Kristian. Anda Muslim? Alhamdulillah, ana Muslim. Okey, aku nak tanya kamu, kenapa Nabi kamu kahwin sampai 11? Kamu tak boleh kahwin, kamu boleh kahwin 4 aja? Oh, ya, dia tanya kita soalan. Maka saya pun macam ni lah. Engkau beriman dengan Nabi-Nabi Bani Israel? Ya, saya beriman dengan Nabi-Nabi Bani Israel, kata dia. Okey, engkau pergi selesai dululah masalah Nabi engkau. Nabi Daud kahwin 99 orang, kata. Nabi aku 11 je pun. Ya. Dia tepuk belakang saya, dia kata ahsanta. Ya. Dia tutup terus topik tu. Ya. Tutup terus topik tu. Ya. Kamu nak sibuk Nabi aku kahwin 11, Nabi kamu 99. Ya. Lebih merugikan lagi, kamu seorang pun tak kahwin. Ya. Sebab Badri kan tak kahwin. Ya. Senyap terus. Ya. Baik. Jadi ketika Nabi Allah Daud merasakan itu satu teguran daripada Allah, kharra sajida wa ana, maka Nabi Allah Daud melakukan sujud. Maka Imam Syafi'i kata sujud di situ ialah sujud syukur, bukan sujud tilawah, bukan sujud sajadah. Maka dengan sebab itu tak sunat sujud. Apa implikasi dia? Dalam mazhab kita, kalau baca ayat tu dalam sembahyang, kita buat sujud, maka batal solat. Berapa ramai anak-anak tahfiz kita yang duk jadi imam yang sedar tajuk ni. Ya. Ni peranan kita ni, ada sebut lagi kenak ni. Ya, nanti kita lah ajak pada anak-anak kita. Ya. Dia habis 3 5 dia masuk dalam Quran, dia pergi jadi imam pun dia ingat ustazah ajak tu iknak. Ya, sajadatus shad ni tak boleh ni. Ayat 24 ni kena tanda, tak boleh buat sujud. Kalau buat sujud batal solat. Ya, sebab dia bukan sujud sajadah, tapi sujud syukur. Ya, maka implikasi dia disebutkan oleh Imam Nawawi, yang mana kalau dengan kita melakukan sujud pada ayat tadi, batal sembahyang, kecuali dengan taklid mazhab yang lain. Nak taklid mazhab apa pula? Nak taklid mazhab apa? Mazhab Maliki tak dituntut sujud dalam solat, kan? Betul tak? Kena tanya lah, ada orang Maghribi ni, ya. Saya Maghribi takat-takat lalu aja Ustaz. Ya, ni Ustaz duduk sana bergaul dengan masyarakat sana lebih tahu lagi lah. Ya, kan mazhab Maliki makruh melakukan sujud sajadah dalam solat. Dia ada sujud, tapi kalau luar solat, dalam solat tak dituntut. Ya, mazhab Hanafi. Ya, jadi kalau nak taklid mazhab Hanafi. Walaupun kata dia tidak berubah bau mulut, ya, tetap juga sunat untuk kita bersugi. Ya. Fi wudu'ihi, fi wudu'iha. Ketika mana ni? Ketika mana kita berwudu. Ha tu kembali pada apa? Solat. Ya. Ketika mana wudu untuk solat? Berdasarkan kepada hadis khabar dalam sahihain, la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Ni yang saya katakan tadi, Nabi tak sebut fi kulli salah.
Nabi sebut inda. Maka bila inda tu maksudnya ada selang waktu, bukanlah dekat-dekat nak takbir dah, ya, baru keluarkan kayu sugi, ya. Kerana sebahagian daripada orang rasa jijik, ya, dengan perbuatan yang sedemikian. Maka dengan sebab itu juga Imam Malik mengatakan makruh, ya, bersugi, ya, di dalam masjid, ya, ketika nak solat. Yang dituntut sugi katanya ialah pada wudu, bukan pada solat. Baik.